Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita memahami ilmu yang Allah Taala catat dalam Quran, dan juga dapat sama-sama kita memenuhi ilmu itu di dalam kita, di dalam dada kita, di samping kita usaha untuk mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala catat dan juga buat turun melalui Al-Quranul Karim sebagai wahyu yang terakhir dan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, kita kena selalu ingat bahawa ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita sekalian, supaya kita semua dapat sama-sama kita jawab soalan dan juga ujian yang Allah Ta'ala uji kepada kita dengan baik. Itu pada pagi ini satu ujian yang Allah Ta'ala uji dengan menurunkan hujan sebagai satu rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turun itu daripada langitnya, dan juga sebagai satu tanda kehebatan dan juga kekuasaan
yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang boleh bawa turun hujan dengan panggil secara yang tidak dapat dibuat oleh makhluk yang lain. Nah, kita biasa kalau kita curah air daripada atas, nak jadi air tu putih serupa dengan hujan yang kita tengok, memang itu adalah satu benda yang payah untuk kita buat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan yang ada pada Tuhan, Tuhan boleh menurunkan hujan sebagaimana yang kita tengok. Tu bukan kata curah mari tu daripada langit mari dengan tu sekaligus tu air yang banyak dak Allah Taala wa hari tu turun pasal putih. Tu pasal air yang putih tu yang kita boleh ambil faedah tu daripadanya sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bukan kepada manusia yang boleh ambil faedah daripada air yang datang daripada langit, bahkan binatang-binatang ternakan dan juga pokok-pokok kayu tu yang ada di atas dunia tu boleh ambil faedah tu daripada air yang barakah yang datang daripada langit Allah Ta'ala. Maka pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala tu gerakkan kita tu dapat sama-sama kita berada dalam masjid. Kita jangan terlupa sama-sama kita niat untuk beriktikaf dalam masjid. Itu di samping itu kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Taala bagi kemudahan kepada kita dapat sama-sama kita memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu Allah Taala, tu Nabi kata sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan pemudahkan bagi dia jalan untuk syurga Allah Taala. Betul, kita jangan terlupa selalu berdoa Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal firdaus. Ya Allah, kamu masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bawakanlah kami masuk dalam syurga Al-Firdaus yang menjadi syurga yang paling tinggi pada hari akhirat nanti. Semoga dengan doa yang kita doa, Allah Subhanahu wa taala terima. Apabila Allah Taala terima, alhamdulillah, urusan kita di atas dunia tu akan dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala selalu tu ajar supaya kita sentiasa minta kepada dia. Benda yang kita rasa kata tak mungkin nak boleh, tapi kita orang Islam, kita yakin 100% bahawa setiap perkara Allah Subhanahu wa taala boleh bagi berlaku. Tuhan yang kuasa dan Tuhan yang bersifat tu dengan sifat kuasa boleh buat fa'alul lima yurid, tu apa yang dia nak, apa yang dia kehendak, maka Allah Subhanahu wa taala boleh buat berlaku. Tu makhluk tidak dapat tu nak sekat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini malah sama-sama kita tu bukakan telinga kita, bukakan dada kita untuk mendengar beberapa ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Itu sebagai petunjuk jalan kepada kita dalam kita nak kemudi diri kita pada masa kita berada di atas dunia ini. Kerana dengan melalui kita kemudi perahu kita jadi duduk dalam lorong itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan selamat bukan kepada dunia, bahkan apabila sampai ajalnya dan sampai masa yang Allah Ta'ala tetap kata kita kena masuk kubur, maka kita pergi dalam keadaan hati kita tenang. Apatah lagi apabila kita berada di alam akhirat nanti, kita akan dapat balasan
yang sangat banyak lebih daripada amalan yang kita kerja lagi. Itu sebagai satu cadangan daripada Allah. Itu yang bersifat dengan sifat Ar-Rahim, kesiaplah kepada hamba-Nya yang benar-benar sabar, yang benar-benar beriman. Itu dalam masa hidup di atas dunia. Maka kewajipan kita dalam masa kita berada di atas dunia ni, itu kena banyak dan kita bersabar. Itu di atas itu ujian yang Allah Subhanahu Taala uji kepada kita. Itu yang mana ikut hak kita ngaji dah bahawasa ujian itu tak boleh lari daripada dua perkara. Dan wa imah ujian hak pasal kita kena yang dikenali dengan nikmat, ataupun ujian hak pasal manusia tak apa suka, iaitu ujian hak pasal susah-susah ataupun bala. Itu yang Allah Ta'ala hantar mari. Supaya kita semua pakak sabar itu dalam menghadapi ujian hak pasal susah. Dalam pengajian yang kita duk belajar adalah kitab Pimpinan Ar-Rahman. Itu yang kita duk baca. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu cerita kepada kita banyak-banyak perkara. Itu dalam tujuan itu nak jadi kita kenal benda hak sungguh, jadi kenal kata benda ni adalah benda hak sungguh, dan juga benda hak plesu nak kita kenal kata benda ni adalah benda plesu yang tak dapat tidak kita kena menghindar dan juga menjauhkan diri kita daripada benda hak plesu. Sebab tu beza kita di antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Terlebih khususnya dengan binatang-binatang. Memang Allah Ta'ala tu buat kita beza jauh tu dengan binatang-binatang. Maka kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala bubuh dalam tu kepala kita dengan otak, supaya kita mikir, supaya kita tengok dalil-dalil yang Allah Ta'ala hantar mari. Dalil waktu Tuhan tu ada dua. Yang pertama, dalil melalui ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala catat tu dalam wahyu dia. Dan juga dalil yang kedua iaitu dalil melalui kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala jadi di atas dunia. Daripada tubuh kita sendiri, daripada binatang, dari pokok-pokok kayu, daripada bulan, bintang, matahari dan juga hal lain itu adalah sebagai dalil. Itu yang panggil dalil kauniyah. Ayat al-kauniyah, dalil hak pasal kejadian yang Allah Ta'ala jadi. Dalam tujuan nak kita tengok kepada dalil-dalil tu, jadi siapa kata adanya yang menjadi, adanya yang mentadbir, dan yang menjadi dan juga yang mentadbir ni adalah orang panggil Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan, sifat kekuasaan yang cukup sempurna. Baik, dalam surah Al-Mu'min yang kita nak baca tu pada pagi ni, insya-Allah kita sambung lagi tu pada muka surat yang ke 1028. Tu setelah mana seorang yang beriman tu bagi peringatan kepada kaum dia tu dengan katanya tad'unani wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najah wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi 'ilm wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar. Ini adalah satu nasihat yang sangat berharga lah. Bagi orang yang mikir, bagi orang yang pasal nak kepada kebenaran tu, dia akan terima kasih kepada saudara dia yang bagi peringatan kepada dia supaya dia tidak termasuk dalam kalangan hamba Tuhan yang pasal galik. Jadi kita orang Islam, masya-Allah. Kita itu sebagai salah satu daripada hamba Allah Ta'ala yang Tuhan hantar kita mari di atas dunia. Di antara kerja kita sebagaimana itu kerja para rasul lah. Itu kerja iaitu kita ajak manusia itu kepada jalan yang boleh menyelamatkan manusia daripada api neraka. Ini kerja kita. Habis itu belum daripada kita nak ajak manusia pergi kepada jalan yang selamat daripada api neraka, kewajipan pertama sekalinya iaitu kita kena bawa diri kita dulu. Itu dah, kita kena bawa diri kita dulu jadi selamat daripada api neraka.
Apabila kita boleh boleh jaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang tu boleh heret masuk dalam neraka tu, kita boleh jaga dan bahkan kita boleh memenuhi masa kita dengan amalan-amalan ahli syurga. Alhamdulillah. Tu di samping tu Allah Ta'ala tu ajar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita usaha tarik orang-orang lain boleh buat sebagaimana yang kita buat. Dan habis tu kita orang Islam, dan kita tengok kepada orang-orang yang berada di keliling kelala kita, dan kita tak ada tengok pasal seteru tak. Bahkan kita tengok ia ada satu perasaan kesian belah. Tu tengok kepada orang galik kepada dunia, Allah rasa kesian belahnya ke depan ni. Tu berasa nak ajak weh jadi demo tu. Faham kata kita orang Islam ni, kita hidup di atas dunia ni kena bawa bekalan, kena cadang bekalan-bekalan tu yang ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kisah yang kita baca tu, walaupun cerita tu Allah Taala cerita benda yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam, tapi benda tu adalah benda yang Allah Ta'ala senggelang rakyat nak uwi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga boleh buat benda tu. Orang yang jahat-jahat ia berani ajak manusia supaya buat benda-benda hak jahat. Maka apa kita orang berjuru? Orang baik, apa kita tak berani nak ajak manusia buat benda-benda yang baik? Ini kita kena soal lah. Kena tanya kepada diri kita, kata apa orang-orang dah buat benda jahat daripada sekarang kepada 2, kepada 3, kepada 4 kepada hidup harian dia tu, bukan kepada dia saja yang dia buat benda-benda jahat, bahkan dia berani untuk ajak orang lain buat benda-benda jahat. Maka kita sebagai orang berjuru kita tak berani untuk nak ajak orang-orang lain supaya buat benda-benda yang baik. Dan lebih khususnya dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita ada buat benda-benda yang baik dah. Apabila kita tengok isteri kita buat benda yang kurang comel, buat apa kita tak berani nak ajak dia, nak royak kepada dia, nak nasihat kepada dia supaya tinggal benda-benda yang mungkar, benda-benda yang Allah Ta'ala tak kenal. Di samping tu bukan kadang kita kelari saja, kita kena ajak. Tu kerana kerja kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini kerja khaira ummah, sebaik-baik ummah mengikut tu apa yang Allah Taala telah buat jaminan teracak tak dalam Quran, lebih khususnya tu orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat aku kata kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan kerja sebaik-baik umat iaitu suruh benda baik dan juga larang benda mungkar. Benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hak ni kita dok kacak sama. Kita tak ada nak tengok hak jauh, kita kena tengok hak yang paling dekat dengan kita dulu. Adik kita sendiri, isteri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita. Lepas tu pergilah kepada negara, pergi kepada dunia. Tapi benda yang kita kena buat pertama kalinya iaitu terhadap diri kita, hak paling dekat sekali. Tu kita kena buat benda yang paling dekat dengan kita dulu. Lepas tu kau kita sabarlah. Tu kita jangan duk mikir hak jauh. Duk mikir hak jauh, kadang-kadang duk mikir saja nak buat tak boleh. Tu supaya dengan pepatah orang tua kata, tu kita duk gaduh dengan tu nak ikat burung duk terbang, sedangkan burung di kaki kita tak ada ikat. Tu nak boleh ikat, duk mikir cara nak boleh ikat burung duk terbang di atas udara tu pun nak boleh jadi tubik cara tu. Tu bukan mudah. Apatah lagi bahawa boleh tu tahu dah cara nak kita ikat pula tu bukan mudah juga. Adapun
burung hodok kaki tu, tak ada tubai tu, tu tak ada payah ni. Untuk kita nak ikat dia, maka tu kita kena cara benda yang paling dekat dengan kita. Tu lebih lagi kalau kita orang Melayu kita di kawasan kita ni, kalau kita pakai cara, cara kepada diri kita, cara kepada isteri kita, cara kepada anak-anak kita, dan cara kepada masyarakat kita tu, insya-Allah kebaikan, barakah yang kita buat tu akan timbul, tu akan kita boleh tengok. Tu sebagaimana yang telah berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ayat yang telah kita baca. Tu orang-orang dulu pasal tu jugalah. Orang hak pasal berjuru, satu pasal corak hidup dia. Tu orang hak pasal menetai ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasul, satu corak hidup dia. Lepas tu kita dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita yang telah Allah Taala cerita dalam Quran tu kita mari ambil tubuh kita lah. Mari. Tubuh kita ni pada teluh dengan saiz hok mana. Tu kalau dah teluh dengan saiz orang berjuru, alhamdulillah. Kita terima kasih kepada Allah. Lepas tu berdoa minta Tuhan jaga tetapkan jadi kita juh sampai kepada kita mati. Kalaulah masih lagi duduk dalam saiz orang hak menetai, orang tak ada gaduh dengan agama, orang hak pasal duduk jadi tu lobby dengan Allah Taala, tu kena cepat-cepat beristighfar dengan Tuhan. Tak kiralah kita kaum lelaki ataupun kaum ibu, kena banyak beristighfar dengan Tuhan, minta Tuhan ampun dosa kita, dan kita taubat, benar-benar taubat, dan insya-Allah dengan taubat yang kita taubat dalam masa kita duduk di atas dunia ni menjadi sungguh Allah Subhanahu Wa Taala sanggup untuk nak mengampunkan dosa-dosa kita, walaupun dosa tu banyak sebanyak buih di laut. Baik, dalam ayat seterusnya yang kita akan baca di hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala cerita, la jarama annama tad'unani ilaih laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Ini ayat yang ke-43 dalam surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Sebagai sambung lagi tu kata-kata yang dikatakan oleh seorang manusia yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun dia tu berbangsa Kipti. Persen orang Kipti itu menjadi manusia yang menetai ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala seli tubik dia seorang. Yang lelakinya dia seorang, dan juga yang wanitanya isteri kepada Fir'aun. Dia kata apa? La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Tidak syak lagi bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajakkanku menyembahkannya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan atau memberikan sebarang pertolongan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita semua ialah kepada Allah. Dan sebenarnya orang-orang yang melampau-lampau kejahatan itu, mereka lah ahli neraka. Ini nasihat lagi. Tu dia cerita lagi, bagi keterangan lagi kepada kaum dia. Dia kata la jarama, tidak syak lagi. Tidak ragu-ragu lagi, kata makhluk yang kamu ajak supaya manusia hak lain itu bakal sembah tidak dapat menyahut sebarang seruan. Manusia kalau kita baca dalam sejarah, di setiap zaman, walaupun kadang-kadang ada setengah-setengah raja tu, dia paksa rakyat dia supaya sembah pada dia, tapi di samping tu dia ada satu pujaan lain. Tu ada pujaan lain daripada diri dia lah. Dah demikian juga di zaman kebelakangan pun serupa juga. Tu Fir'aun
di samping yang ngaku kata dia tu adalah sebagai Tuhan kepada manusia, ana rabbukumul a'la. Tu di samping tu dia ada. Tu ajak manusia supaya hidup puja kepada muka hal lain daripada tu lagi. Lebih khususnya masalah berhala. Berhala ni jelas. Tu Allah Subhanahu Wa Taala royak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berhala ni timbul semenjak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam lagi. Bukan baru berhala ni. Berhala ni timbul semenjak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Manusia mula-mula reka berhala ni iaitu umat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana setelah mana ada rekaan ni Allah Ta'ala hatta Nabi Nuh mari tu dalam usaha nak kikih pahame yang salah tak si manusia hidup puja kepada berhala. Suruh manusia mai puja kepada Tuhan hak sungguh. Yang mana manusia ni bakat tengok belakang dah. Kata berhala yang mereka itu puja tu mengikut hak tu apa yang dikatakan oleh seorang manusia di zaman Firaun dengan katanya laisa lahu da'watun. Tu makhluk yang kamu ajakku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang tu seruan. Panggil setara mana pun dia tak nyahut dia panggil. Tu ataupun memberikan sebarang pertolongan. Minta gapo benda ni tak boleh nak beri pertolongan walaupun sikit. Sebab tu dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala ada cerita kata kalaulah nak ayat kelemahan yang ada pada benda yang dipuja oleh manusia tu Tuhan kata kalaulah ada seekor lalat mai hinggap di atas benda yang mereka itu puja, bagaimana benda yang dipuja tu boleh amat tak lalat. Tak usah nak jaga orang lain, nak jaga diri dia daripada benda-benda hak pasal mendatangkan kemudaratan kepada dia tu, dia nak jaga tak boleh. Demikian juga dalil yang paling jelas iaitu benda yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim AS. Itu yang Allah Ta'ala takdir jadi Nabi Ibrahim tu hidup butuh tu berhala-berhala yang tu duduk keliling kelala dalam tempat yang mereka itu berduk buat ibadah tinggal seka ya. Maka tu lebih jelas dia kata tu berhala ataupun pujaan yang dipujakan oleh mereka tidak boleh nak wi manfaat dan juga tidak boleh nak wi mudarat kepada tu mana-mana makhluk yang lain. Tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala sengeleng wi jadi Nabi Ibrahim itu kena ikat. Nak wayak kata walaupun kalau turuk nak murih tu jelas nak murih kerana hidup katak dia. Tapi dalam keadaan katak dia pun jadi Nabi Ibrahim dapat jaga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bukan pada tak boleh nak win netuk, tak boleh nak win jadi Nabi Ibrahim dibakar oleh api, bahkan Nabi Ibrahim dapat jaga daripada Allah, tubik daripada api, walaupun sikit api tidak dapat menyentuhkan Nabi Ibrahim. Itu adalah sebagai tanda yang sangat besar lah. Tu bagi orang yang pasal nak pakai otak, nak mikir kata tak patut sama sekali kita hidup puja muka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak pasal tak boleh nak gerak, tak boleh nak terima. Hak pasal boleh dengar pun suka juga. Manusia yang dipuja oleh manusia suka ya. Tu dan manusia tak boleh nak wi manfaat, tak boleh nak wi mudarat. Dan mereka setelah mana dapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita baca doa sama Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Tu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri tak ada sebarang orang yang boleh tu menegah, dan barang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak sewi tak ada sebarang orang yang boleh beri. Ni dan ia bersakut dengan tu kekuasaan dan juga keizinan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi benda yang disembah oleh manusia tu
sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itu tak boleh nak ibadah walaupun sikit dunia dan juga akhirat. Nah dunia ni kita bagi orang kita orang mikir ni jelas dah. Tak ada nampak sikit habuk. Benda-benda yang dipujakan oleh manusia tu lebih khususnya hak pasal batu, hak pasal pohon kayu, apa semua tu tak boleh nak beri manfaat kepada manusia, tak boleh nak beri mudarat kepada manusia. Itu dunia. Apatah lagi pada hari akhirat esok. Pada hari akhirat esok, pujaan yang dipujakan oleh mereka tak boleh nak tolong walaupun sikit. Itu sebab ada dalam hadis Nabi SAW, dan Nabi kita kata, Tuhan kata, benda yang buat jadi api tu kau nyala, iaitu daripada manusia dan juga daripada batu-batu. Dalam api neraka tu, api jadi kau kuat tu melalui tu kayu api yang Tuhan bakar manusia sendiri, dan juga kayu api yang Tuhan ambil batu tu. Tu batu. Maka mengikut apa yang ada ulama yang tafsir kata, batu yang Allah Ta'ala bubuh tu di antara batunya, iaitu batu yang dipuja oleh manusia di atas dunia. Untuk noyak pada manusia kata, hei manusia, bukan qadar di atas dunia, benda ni tak boleh nak tolongmu. Bahkan hari akhirat esok, batu ni lah akan menjadi sebagai benda yang buat jadi kau nyala, kau jadi seksa dalam api neraka. Faham duk puja apa dia? Tu batu dah berhala-berhala yang dibuat oleh manusia di atas dunia ni berapa ribu ekor, Tuhan akan sumak batu tu, sumak masuk dalam neraka dengan melalui sumak api panggil batu tu buat jadi api kau nyala kau kuat. Tu pada hari akhirat esok. Sini dia kata dalam kitab Ibn Katsir, laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli tafsir, iaitu Mujahid, iaitu al-wasan laisa lahu syai'. Tak ada gapo walaupun sikit, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuasaan walaupun sikit, tu untuk nak beri manfaat, untuk nak beri kemudaratan. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Qatadah, dia kata al-wasan la yanfa'u wa la yadur. Itu dapat boleh beri manfaat dan juga tidak dapat memberi kemudaratan kepada orang. Dan juga dalam yang terakhir, dia kata la yujibu da'ihi la fid dunya wa la fil akhirah. Itu berhala ni tak ada terima sahautan dunia dan akhirat. Itu tak ada kata di hari akhirat esok, dia panggil awak, dia kecek dengan awak, dia tak ada. Itu pakai senyak itu, muka dia batu. Ataupun yang main dulu pasang kayu, ataupun di zaman jahiliah kau pasang buah-buah kayu. Buah-buah kayu yang dengan sahabat telajak banyak, buah-buah taman. Tu maka awak dia ambil buah taman, mai wak jadi rupa. Wak jadi rupa berhala, pakat duk puja. Tu buah habis musim, buah-buah kayu tak ada, maka dia ambil buah kayu tu main makan pula. Itu dah pujaan yang dipujakan oleh mereka. Makna kata pada situ kita tengok teruk dah lah. Tu ada pun Tuhan kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita puja dia walaupun kita tak ada nampak dia, tapi dengan melalui laksana ataupun dalil yang Allah Taala royak tu, kita yakin dan kata Tuhan kita tu ada, Tuhan kita lah yang untuk susung. Tu dah atur. Tu dalam masa kita hidup di atas dunia dan juga pada hari akhirat juga, dialah sebagai Tuhan. Yang ni tu kita nak baca hak baru-baru. Ya timbul benda pelik-pelik. Hak baru ni tu ikut duk tengok dalam berita 2-3 hari yang telah lepas, melalui internet ada satu agama baru timbul di Malaysia. Timur di Malaysia, ke kawasan Kuala Lumpur lah, pengikut dia agaknya ramah. Tu agama pasal mana yang ngaku kata jadi orang Islam juga, tapi dia hurai ayat Quran tu bukan hurai sebagaimana yang dihurai oleh Nabi dan juga bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dia baca
Nah, surah Fatihah Maliki Yaumiddin. Dia kata Tuhan sendiri. Ayat dalam Quran kata Tuhan lah yang menjadi Tuhan pada hari akhirat esok. Dialah yang memiliki, dia ialah yang menjadi raja. Jadi di atas dunia ni Tuhan tak ada milik, dia kata. Bukan milik bagi Allah Ta'ala. Tu dalil ayat yang baca tu, dia terlupa dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Letak tu ayat siap tu. Milik bagi Allah dunia dan akhirat. Tapi ya mari duk baca Maliki Yaumiddin, patut ya duk hurai kepada Allah. Ya siapa ada pengikut berpuluh-puluh ribu di kawasan Malaysia. Ya tak percaya kepada Quran, tapi dia kata tak percaya hang kena dia baca Maliki Yaumiddin. Dan yang kedua dia kata ikut pegangnya dia ada nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pegang hadis, tak pegang Quran. Orang Melayu kita ini timbul satu agama baru. Tu kita takut Asia ni masuk dalam kita. Benda belak ni dia tak ada payah. Minta uya di timur sikit, dia ada pengikut dia. Tu lebih lagi pengikut apa saya peling-peling tu sedap. Kerana mengikut pegangnya dia semaya untuk awal dia bukan 5 waktu sehari semalam. Semaya sewaktu ya sehari semalam. Tu nyunjuk-nyunjuk duk hurai ayat Quran. Bukan hurai pasal buat jadi kita kau mudah-mudah faham tak. Nyobelik. Ada demo duk apa masuk dalam internet. Tu kata ada satu pegangnya tu orang Melayu di kawasan Kuala Lumpur mengungkap bahawa tu ada nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dah cerak bercanggah dengan apa yang Tuhan ayat dalam Quran. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah bercerita kata tu tidak ada nabi selepas daripada aku. Itu nabi yang terakhir iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ada lagi dah dalam keadaan dalam Quran ayat jelas, dalam keadaan nabi ayat dalam hadis jelas-jelas. Ada lagi orang hak pasal peling bukan pada orang mujung bawa, orang mujung turuk pun jadi peling juga orang panggil. Jelas dah Nabi ayat tak ada dah Nabi lepas daripada aku. Rasul lepas daripada aku tak ada. Jadi apabila ada orang bawa kata ada Rasul, awak hak pasal peling-peling tu pakat duk tu. Tempat dia beripung dalam masjid ke? Tempat dia duk ceramah, tempat dia duk mengajar dalam masjid. Ini satu agama. Tu pasal tu orang panggil peheh ambil otak mai duk pakai peheh dia. Tu tak ada baca semua ayat Quran. Padahal bukan ada dalam surah Fatihah tu ayat atau bagi Allah milik segala-galanya dunia dan akhirat. Bahkan di ayat-ayat yang lain pun tu ayat walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang milik dunia, langit dan juga tu bumi. Semua tu adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala termasuk di kita. Tu bukan kata Tuhan nanti jadi milik hari akhirat esok. Patut atas dunia siapa nak cara. Tu pada kita tengok dalam tubuh kita ya. Kalau tidak ada orang panggil tidak ada pentadbiran daripada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita paling. Tengok makannya yang kita makan tu. Tak apalah punya kita mamuh. Bawa kita mamuh, ya telai masuk gitu. Bawa telai masuk ke siapa yang tuluh hatta makannya kita jadi masuk dalam tempat. Sare makannya. Sedangkan di tekak kita ya ada dua jalan. Jalan lagi kepada makannya dan juga jalan lagi kepada tempat kita duk nyawa tu. Dia panggil lom. Tuhan yang bernama Allah ni duk susung tu. Tu kalau tidak ada yang menyusung pada pakat masuk dalam orang panggil dalam orang apa pasal nyawa kita makanan lekat jelah tu kok. Tu tak nyawa sungguh kita pakat mati belaka manusia. Tapi masya-Allah Allah Taala susung dia doa tu masuk dalam perut, masuk dalam kerapok. Kerapok musim pula. Pusing-pusing kisah daripada makanan yang kita makan, tukar daripada makanan jadi darah. Tu darah pula hatta masuk dalam orak. Masuk dalam orak kita. Jadi kita boleh hidup di atas dunia dalam keadaan tenang.
dalam keadaan selamat. Benda hak tak ada molek, ya kehak kita tepi. Nah, waktu kita rasa sakit perut, rasa gapo ya wear tubuh. Dan duduk lama, ya bahaya tubuh kita. Ini adalah pentadbir yang ditadbirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi kita tu ingat dia. Kalau Tuhan tak ada tadbir pada kita, Allah untuk ikut kita, tu kita selarat hidup. Alhamdulillah. Dengan sebab tu panggil Tuhan duk tadbir, tu buat jadi kita ni boleh hidup di atas dunia tu dalam keadaan tu selamat. Tuhan nak kepada kita ya kita terima kasih pada dia. Terima kasih pada dia, lepas tu jadi hamba yang berjuru. Tu ya suruh buat gapo kita pakat buat, ya larang gapo kita pakat tinggal. Tu ya Tuhan nak pada kita. Tapi bagi manusia yang pergi perangai dan yang tak molek, tu dia tak ingat ni. Dan Tuhan duk dia boleh minum air, Tuhan dia boleh duk makan, makan ni gapo semua ni dia tak ada ingat. Kata hak ni adalah satu nikmat dan satu anugerah yang dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Tu bagi manusia yang tak ingat hal ni, Tuhan qadar dunia ni lah. Tu qadar dunia sementara waktu, lepas tu masuk dalam kubur tak boleh dah nak rasa nikmat Tuhan lebih-lebih lagi pada hari akhirat esok, kau lebih lagi lah tak boleh nak rasa nikmat yang Allah Taala syada untuk orang berjuruh dalam syirkah. Dan duk melahung lah berpuluh-puluh tahun pun Tuhan tak dengar. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Tu ahli neraka duk minta. Duk suruh duk panggil. Panggillah ahli neraka akan ahli syurga. Bagilah kepada kami sebahagian daripada air ataupun apa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami. Duk minta. Tapi ahli syurga jawab kata innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah SWT paharaikan minumnya dan juga paharaikan makannya di atas orang-orang yang kafir. Tu orang duduk dalam neraka tak boleh dah nak minum sedap-sedap. Orang duduk dalam neraka nak makan, makan ni hok pasal bau sedap, hok pasal rasa sedap, hok pasal buat jadi seronok lepas pada makan tu tak ada. Tu semua seksa, minum air seksa, makan ni seksa. Nak boleh telan masuk dalam perut tu daripada makan ni pasal berduri, bahu busuk lagi, rupa hutuh lagi. Pas nak telan masuk tu dah lekat tengok. Pada kita tengok punya kita lekat tulang ya. Lekat tulang tu tak ada orang nak ayat dah. Tulang loh ya. Ini apatah lagi makan ni yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ahli neraka ni makan ni pasal berduri. Makan tu tak ada rasa nak makan tapi terpaksa kena makan. Maka tak buat jadi kau sehat, tak ada buat jadi kau gemuk dah. Bukan buat jadi kau seksa. Ini adalah makan ni. Tu yang Allah Taala syada untuk orang yang lobe, orang hok pasang tak ada karit dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maka kita orang yang Allah Taala bagi kesedaran tu kena banyaklah. Tu cadangnya kita tu belum daripada tu masa nak sampai dan belum daripada ajal kita nak tiba tu kita kena banyak beristighfar dengan Allah, jadikan bekal kita untuk amalan-amalan untuk kita nak tu selepas daripada mati, tak kira lah dalam kubur ataupun apabila kita dah nak pergi di alam akhirat nanti. Dan kerana hak ni kita nak lari tak boleh. Tuhan wayak siap dah. Tu dalil-dalil Nabi wayak melalui waktu hawayak melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak perkara dah. Itu telah pun timbul. Dalil-dalil yang menandakan bahawa dunia yang kita duduk ni dekat dengan hancur. Itu hanya bila masa tu wallahu a'lam, Tuhan satu yang mengetahui. Itu kata bila masa akan berlakunya kehancuran itu dunia yang kita hidup. Baik, wa anna maraddana ila Allah. Itu dah sebagai peringatan lagi. Dan sesungguhnya tempat kembali kita semua ialah kepada Allah. Kita kena klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lari daripada Tuhan tak boleh. Di atas dunia ni kita nak lari daripada jaga daripada tu muraqabah Allah tak boleh. Tu apatah lagi pada hari akhirat esok kalau lebih lagi lah.
Kita nak lari daripada Tuhan, nak lari tak leh. Tuhannya di atas dunia ni Tuhan lepas. Tuhan duk jaga tapi Tuhan lepas kita buat. Tu bagi orang yang pasal nak lebih, lebih lah selebih-lebihnya. Tapi ada tanda, ada duk catat, lepas tu ada balasan. Balasan hak Tuhan ni bukan kata pasti kena tunggu sampai akhirat. Tu bagi orang jahat. Hak tu bagi pegenge bagi orang bukan Islam kan, ia ada satu pegenge pasal kod hengkam. Tu siapa buat baik, ia ada balasan bagi. Hak tu buat siap dah. Siapa buat kejahatan di atas dunia ni boleh tengok dah. Boleh tengok dah. Tapi bagi orang bukan Islam, dia percaya kepada kam orang panggil. Bagi kita tak. Tu kita ni Allah, kita beriman dengan Allah SWT. Tuhan lah yang wujud duk denda tu. Tuhan duk muraqabah, dia panggil. Tuhan duk jaga, Tuhan duk kawal. Tu bagi orang yang berjuruk, alhamdulillah. Tu Allah SWT bagi balasan yang baik di atas dunia. Tu walaupun kita tengok pada permulaan, tengok dah sejarah Nabi dulu, hatta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan bukan senang. Dan nak ajak manusia menjadi beriman dengan Tuhan tu, lebih-lebih lagi dalam sangkum yang penuh dengan benda jahiliah, bukan benda yang mudah. Kena duk lawan dengan penetengah, kena duk lawan dengan gangguan, kena duk lawan dengan orang-orang duk mengaruk di jalan. Tapi pada suatu akhir Rasulullah dapat menguasai. Tu siapa? Kau masa mari nak buka kota Mekah tu, orang Mekah tak berani nak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang pakak bimbang belaka siap dah kita hari ni. Kita akan dibalas oleh Muhammad kerana kita ngaruk pada dia kau masa dia di Mekah. Tapi masya-Allah dan Nabi kita. Setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemenangan kepada dia, tak ada kata dia nak pakak amnat dia mai hidup buat nyanyi kepada orang yang berada di bawah. Jaga ayah. Tak. Walaupun dia ada amnat secara mana pun, maka dia tak buat nyanyi kepada orang bawah ayah. Walaupun orang tu orang kafir, maka dia tak ada buat. Tak ada kata hidup jetik telinga, tak ada kata hidup ayat sahabat mungkin hidup bunuh lah. Orang-orang buat nyanyi kepada muka masa di Mekah dulu tak ada. Dengan sahabat PA perangai yang baik yang ada pada Rasulullah tu lah. Allah Ta'ala catat dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada hari pembukaan kota Mekah, Tuhan kata ra'aitan nas wa ra'aitan nasa. Dan wahai Muhammad, mu tengok manusia pada hari ni yadkhuluna fi dinillahi afwaja, pakak masuk dalam agama Islam berpuak-puak. Dengan sahabat dan PA perangai yang ada pada Rasulullah dan juga PA perangai yang ada pada para sahabat yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benda-benda pasal ni yang kita kena usaha waktu baik. Work semula kepada diri kita ni. Dan we jadi orang yang bukan Islam tu, dan dengan sahabat kita faham ajaran Allah, kita boleh patibat, kita boleh tatbik, kita boleh buat amal dalam amalan harian kita. Buat jadi orang yang bukan Islam tu pakak tengok kata, Masya Allah, orang Islam ni PA perangai dia molek sungguh. Lepas tu kita duk kacau apa nak duk agama lain, sedangkan hak ni hak lebih syamil. Masalah jiwanya tenang orang Islam. Di sudut tubuh badan pun Masya Allah orang Islam. Tu dia bakal cara belakang. Di sudut ruhani dan juga di sudut tu jismani, Masya Allah agama Islam yang ambil berat belakang. Sebab cara belakang. Itu adalah agama dan yang Allah Ta'ala hantar mari tu melalui Rasul masing-masing. Dan kita ni iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dan kita faham dah kata kita nak lari daripada Tuhan tak boleh, maka di atas dunia ni Tuhan suruh kita berapat dengan dia. Dan semenjak daripada atas dunia lagi Allah Ta'ala suruh kita berapat dengan dia dengan melalui amalan-amalan hak Tuhan kena, dan melalui contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu kita kaum lelaki pasal mana hidup harian kita. Tanggungjawab kita hak Nabi ajar kepada kita gapo hati. Kita sebagai kaum ibu, isteri-isteri Rasulullah buat pasal mana hidup harian dia. Kerana mereka itu dapat didikan daripada Nabi. Pasal mana mereka itu hidup dalam rumah tangga, hidup bermasyarakat, hidup berjiran, hidup dalam pergaulan, hidup gapo semua tu pasal mana para isteri Nabi hidup. Maka kita kena tiru hak tu. Kita boleh buat benda-benda pasal tu, kita boleh berapat diri kita dengan Allah di atas dunia ni, alhamdulillah. Tu apabila kita di atas dunia, kita duduk sama Rabbi firli warhamni, minta Tuhan kesiaplah kepada kita tu, dengan melalui amalan pasal ni, buat menjadi Tuhan kesiaplah kepada kita. InsyaAllah daripada hari akhirat nanti, kita juga akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita akan dapat jaga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir ayat dia kata wa annal musrifina hum ashabun nar, dan sebenarnya orang yang melampau-lampau kejahatannya, orang yang melampau-lampau kejahatannya itu mereka lah ahli neraka. Tu orang hak pasal telajak dak buat benda jahat ni. Tu orang hak pasal buat semua benda-benda jahat, tak ada beradu-adu. Orang panggil melampaui batas. Tak ada kira, tak ada kerencai dengan Tuhan walaupun sikit. Maka di sini kata orang pasal ni dah menjadi ashabun nar, ahli neraka. Tu orang hak pasal hidup hari jam pagi sampai gelap, jam gelap sampai pagi, tak ada beradu-adu buat benda jahat, maka orang pasal ni lah ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu ayat tu yang kita baca. Itu sebagai sambungan nasihat daripada orang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang mana nasihat dia tu walaupun punya nasihat kepada Fir'aun dan juga nasihat kepada kaum dia, tapi nasihat ni juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita boleh pakai. Kalaulah kita nak jadi ashabul jannah, maka kita jangan melampaui dalam mengerjakan benda-benda jahat. Kita kena, orang panggil, kena beringat semenjak daripada pagi sampai petang, semenjak daripada petang sampai pagi tu, kita kena beringat daripada melampau batas dalam neraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh jaga, alhamdulillah, kita akan menjadi ahli syurga. Dan di samping itu kita jangan terlupa, itu sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu minta syurga, maka hendaklah kamu minta al-firdaus. Allahumma adkhilna al-firdaus. Ya Allah, kamu masukkanlah kami semua dalam syurgamu yang bernama Firdaus, ya Allah. Itulah untuk pagi ini. Itu sebagai satu ayat yang kita baca. Dan insya-Allah kita sambung pula dengan pusingan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Abdullah itu sebagai pensyarah di Mahawidyalaya dan Naratiwat rasanya kali insya-Allah. Untuk pagi ini pada pusingan yang pertama kita sudahi qadan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa tarakana ala mahajjatil baydaa'u layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Asyhadu anna sayyidana wa qaidana wa muallimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hujan lebat nih. Rahmat, insya-Allah hujan rahmat daripada Allah taala. Dan juga walaupun ada hujan, walaupun semenjak pada pagi lagi, tapi masya-Allah orang nak ngaji ni mari juga. Mari juga lawan juga, alhamdulillah. Insya-Allah pada hari ini Ustaz akan kecek satu benda yang berlaku daripada masyarakat lah, kita kata. Jadi dalam masyarakat kita sekarang ni, khos hari khususnya orang muda, khos hari kau jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apabila masuk beberapa perkara. Ialah kita akan kecek hari ini tentang deraka kepada dua ibu bapa. Jadi kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Ta'ala telah buat hukum ni bahwasanya tak boleh kita semua selain daripada Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan dua ibu bapa kita ni kena buat kebaikan. Jadi semakin hari di dalam media, semakin hari kau timbul benda pelik-pelik di dalam masyarakat. Ada situ kita dengar orang bunuh mak, ada di sana orang katok mak dia, ada di sana ada orang tikam mak dia. Jadi dalam masyarakat sekarang ni, seolah-olahnya tak nampak kebenaran, setengah-setengah daripada orang lah. Padahal Allah Ta'ala pesan dalam Al-Quranul Karim, wa bil walidaini ihsana, kepada dua ibu bapa ni kena buat baik. Pasal apakah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Karena ibu bapa ni orang yang bui segala perkara. Ketika kita kecil hari tu, kita tak ada pos perkara. Kain pun tak ada. Nak makan pun kena dia suap. Nak minum pun kena dia bui. Nak berjalan pun kena dia bawa. Dan kandungan yang kita duduk dalam perut ibu 9 bulan ni, bukan sikit. Kita orang lelaki ni, kita dukung anak boleh setengah jam berasa lengah dah. Tapi mak kita ni, dia ngandung pada kita 9 bulan. Lepas pada 9 bulan tu pula, nyusu pula kita 2 tahun. Setahun setengah 2 tahun. Pasal itulah kajian bomo, orang perempuan ni ketika dia mengandung bahaya kepada dia. Kenapa? Kerana segala zat makanan tadi anak dalam perut sedut masuk. Ambil pada anak. Jadi mak kita tadi makan ni hak dia makan, minum ni hak dia minum, tak dia ambil dia anak habis. Ambil kita lah ni. Kita seorang anak. Pasal itulah apabila tubik mari, nak beranak mari pula tadi, mak kita 50-50, mati dengan hidup lah.
Setengah-setengah tu mati belah-belah. Tak ada beranak dia mati dah. Setengah-setengah lepas pada beranak mati. Sakit peranak kan tadi. Ialah nyawa dia. Nyawa mak kita. Tapi dia rela untuk kita keluar dari atas dunia ni. Itu pasal tu lah Allah Ta'ala pesan lah. Wabil walidaini ihsana. Dua ibu bapa, mak dan ayah. Kena buat baik. Pasal itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dia kata lagu mana? Dia kata la tanfud saubaka fayusibuhuma al-ghubar. Ibnu Abbas ni dia reti ayat Quran dan dia orang mufassir Quran. Cik-cik lagi Nabi doa Allah mafaqahu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dia orang pandai ayat Quran Ibnu Abbas ni. Dia kata kalau kita kebah kain jangan kebah kepada mak kita. Takutnya kena kebuk-kebuk kain hak kita kebah tu kepada mak kita. Allahu Akbar. Jadi kalau kain tu tak ada jadi bahaya gapo kalau kita kebah. Sekadar kebuk, sekadar debu sikit-sikit gitu ya. Tapi Ibnu Abbas pesan jangan dok kebah kepada mak kita kain dia. Setara tu para sahabat dia faham. Jadi kalau kita kelih dalam ayat Quran tadi dua ibu bapa ni kena buat baik. Khususnya imma yablughanna indakal kibar. Khususnya apabila tua mari. Allahu Akbar. Banyak soalan-soalan yang kita pergi ceramah, pergi duk kecek, duk ngajar, dia tanya soalan, Ustaz. Kalau mak pesen kecek banyak ni, kita marah ke dia boleh ke tak? Kita kata duk diam sikit, kecek banyak. Ustaz kata, tak salah lagi dia orang tua dah. Tak salah lagi dia belanja kecek kita nanti ya. Kenapa? Kerana hari tu kita tak boleh kecek gapo, dia ajar kita kecek. Boleh bilang 1 sampai 10 dia ajar. Dia yang boleh ajar kita boleh minum, nak minum benda ni, nak makan kecek lagu ni, nak pakai pakaian kecek lagu ni, dia ajar pada masa tu. Dia boleh sabar kita. Ketika kita tak pandai langsung tadi, dia boleh sabar untuk nak ajar kita kecek. Bo dia tua tadi dia kecek banyak, kita tak boleh sabar. Ni benda kena kita mikir. Tak boleh. Dia kecek banyak belah. Kenapa? Allah Ta'ala pesan kepada tua, khususnya tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Maklumlah orang tua okey. Orang panggil belebek jelebek kecek banyak. Orang tua kata kecek banyak. Tuan cek saat ni dia royak dah. Dua ibu bapa buat baik, royak dah. Tapi dia royak pula ketika tua pula. Kerana ketika tua bahaya. Macam-macam perkara okey. Fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma. Tak boleh kita kata uff. Nak jawab mulut kata uff, sorang ni tak ada bunyi gapo uff sorang. Tak boleh dah. Tak boleh dah dalam Al-Quranul Karim. Setengah ulama wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ini sambung ayat saat ni lagi. Jadi perkataan yang dia berasa tak kena tu tak boleh kita buat keluar tubik daripada mulut kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Benda ni rumah kita orang muda, orang wairun ni apabila masuk dadah ganja tadi dia tak khabar benda ni. Nak duit, nak boleh makan, nak boleh minum, nak boleh mabuk, kadang-kadang dia tak kenal mak dia. Tubik dalam berita ketika mak tadi nak mati dah. Berlaku di Saudi. Mak nak mati, sepatutnya seorang anak ajar mengucaplah la ilaha illallah pada mak. Mari duduk tepi mak. Tapi anak yang lekat dadah tadi dia tak boleh. Panggilan dadah tadi
Nak buat lagu mana? Nak kepada duit. Dia tahu kata mak dia tadi, dia pakai gigi daripada emas. Gigi pelesu dia tu dia buat daripada emas. Kan dia tak karat. Anak ia dirata kepada dua ibu bapa saat ni. Mak nak mati, tadi dia tak boleh tunggu mak mati, nanti boleh saka, boleh duit dia. Tak boleh dia ambil batai pahit besi. Batai pahit besi, bukan batai pahit plastik tak. Ambil batai pahit besi, gitar mulut mak dia tu berdarah habis. Ni ada gambar, ada gambar cerita sungguh. Jadi mati mak dia dengan sebab dia ten dengan besi di mulut tadi. Untuk nak ambil besi gigi mah tadi. Nak jual untuk nak makan dadah. Allahu Akbar. Nabi kata setengah daripada dosa besar ialah uququl walidain, derhaka dua ibu bapa. Ini berlaku di luar negeri. Hak berlaku di rumah kita banyak. Anak tikem mak. Setengah-setengah tadi, orang tua benci kepada anak tadi. Dia royak kau sedadu buatlah lagu-lagu mana, anak dia duduk dalam guk. Jangan lepas. Kerana apabila lepas hari ni duk kosek, duk kucar, duduk apa dalam kampung. Bukan sekadar ayah tak kena dak, orang kampung pun tak kena pula. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Benda ni Allah Ta'ala pesan kepada kita benar. Wa qul lahuma qawlan karima. Khususnya orang tua kita ketika dia tua mari kita kecek biar molek dengan dia. Kata perkataan yang mulia. Kata ulama dia kata ai wala tanhahuma an syai'in ahabbahu la ma'siyata lillahi fi. Jangan kita larang benda hak dia nak, benda hak dia minat, benda hak dia kena. Selama mana tak maksiat kepada Allah Taala. Selama mana mak kita tu nak benda yang tak jadi maksiat kepada Allah Taala, jangan kita larang dia. Aqul lahumma qawlan karima. Dan juga wakhfid lahumma janahadh dhulli minar rahmah. Kena rendah diri. Jangan rasa kita megah. Jangan rasa kita tinggi, jangan rasa kita ego dengan mak kita walaupun dia orang tua sekalipun. Kenapa? Kerana kita tak boleh berdiri hari ni, tak boleh congok hari ni, mereka dia lah orang pera kita. Mak kita telah orang sanggup semua perkara. Saya kelih. Satu cong terletak daripada Emirat telefon kepada Tok Ime Masjid Nabawi. Dia tanya dia kata dia ni umur 55 tahun dah. Orang perempuan datang telefon daripada Emirat. Dia umur 55 tahun dah. Dia kata beberapa kali anak dia tu usaha nak bunuh dia kerana duit. Sekarang ni dia sakit di atas katil nak bangun toleh. Terpaksa kena duduk dalam bilik menusuk dengan anak, takut anak mari bunuh dia tu. Telefon mari daripada Emirat. Lepas tu dia nak buat lagu mana, dia kata dia ni dia marah kepada anak dia. Dengan sebab kemarahan dia kepada anak dia, takut Allah Ta'ala marah, tak boleh syurga Allah Ta'ala anak dia. Dia orang seorang mak. Orang seorang mak ni walaupun anak nak bunuh tu takut dia gerung, takut Allah Ta'ala marah pada anak lagi. Kelih, hati mak dia dua. Hati mak ni, Masya Allah, tak ada dah orang nak lebih pada mak kita. Orang cita-cita, kita lebih pada orang lain, tak ada mak kita. Kalau hari raya, nak buat lagu mana anak dia nak lebih pakaian, nak boleh pakai pakaian baru lebih pada orang lain. Mak kita. Kalau kita ngaji, nak buat lagu mana anak ni lebih ngaji tinggi daripada dia. Mak kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Rumah kita
Banyak juga ke masyarakat yang berlaku daripada masyarakat deraka kepada dua ibu bapa dengan sebab najis dadah tadi. Dengan sebab nak duit, dengan sebab nak mabuk tadi, tak kira kata benda ni adalah dosa besar. Kalau kita kelih, kenapa? Dia kata, mak kita kemarin ketika kita kecil, dialah orang basuh najis kita. Orang basuh najis kita. Dan kaki dia ni sebagai jambil kita. Ketika kita kecil, kaki pohon mak kita ni sebagai jambil untuk kita. Tak kira lagi tak tidur malam. Orang yang bunyi anak teriak sikit mula bangun selalu. Dah siapa mak kita? Mak kita. Pasal itulah orang buat baik kepada mak ni. Mak depok ni pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seorang sahabat kita tanya Nabi, man ahaqqun nasu bi suhbati, man ahaqqun nasi bi suhbati, setengah pada hadis bi sahabati. Siapakah orang yang perlu kami buat baik ketika dia ada saing biar molek, berkahwin dengan molek, cara dengan molek? Siapa? Nabi SAW jawab, ummuka, mak kita. Orang yang perlu kita buat molek, buat comel, buat baik, mak kita. Kadang-kadang kita duduk kedai kopi dengan saing, Masya Allah, kita pandang masuk sangkum. Dengan guru kita ni, kita pandang belakang, orang kasih belakang kepada kita. Apabila kelik rumah, buka rumah tu marah dah kau mak belah-belah. Ada orang pesan? Nabi pesan, mak orang mula-mula kita kena buat baik. Sahabat tanya pula, summa man? Siapa? Qala ummuka, mak kita juga. Kali yang kedua pun Nabi kata mak kita juga. Summa man? Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam kali yang ketiga, ummuka, mak kita juga. 3 kali Nabi jawab. 3 kali. Berat. Kenapa kau ulama kata Nabi jawab 3 kali, setengah ulama mari tafsir? Kali yang keempat, para sahabat tanya summa man, baru Nabi jawab abuka, baru ayah kita. Kita ni yang keempat kita. Ayah tu yang keempat. Orang perlu kita buat baik mula-mula mak kita. Tapi kena buat baik kedua. Kerana gapo? Kerana gapo mak mari 3 kali. Kerana ulama kata kali mula-mula ketika dia mengandung. 9 bulan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ada hak pesen tak boleh makan pun ada. Kau mengandung anak hari. Ada hak pesen tak boleh siwai bau pun ada, bau busuk belaka. Ada hak tak boleh minum pun ada. Susahnya mengandung dia dalam perut ibu tu. Bulan mula-mula, bulan yang kedua. Lepas tu ketika anak ada roh pula, nak tidur, nak netek, anak kocok dalam perut tu. Nak nyengeh, takut kesian kan anak dalam perut. Nak tidur pun tak lino, tak cenderung molek tidur. Kita orang jatuh alhamdulillah ikut tidur. Nak netek, nak nyengeh pun tak ada gapo. Orang jadi mak ni nak tidur susah. Lepas tu 9 bulan ni nak pergi ke mana-mana bawa kita pergi bucik boyah. Tak kesian ke dia? Bukan dia ingin anak dalam perut tu sekali dengan kakak, sekali dengan gapo, kuih-kuih 10 kilo naik. 10 kilo naik. Kurang dah tu. Sekali dengan belakang tu, sekali dengan kakak, sekali dengan anak, sekali dengan sok, sekali dengan gapo bawa pergi. Pasal tu Nabi kata mula-mula ummuka, mak kita. Kali yang kedua, oleh kerana nak beranak. Nak beranak sakit, nak beranak ni kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Supaya dengan kita cabut kaki kita, lagu mana orang nak cabut kaki kita, nak cabut anggota daripada kita berasa sakit sekarang mana. Rasa ni orang Tino, rasanya orang lelaki tak ada.
Cuba kita terang kalau Allah Ta'ala bui kita beranak lagu mana. Tapi Allah Ta'ala bui kepada orang perempuan, Masya Allah. Allah Ta'ala tahu kata orang perempuan ni orang boleh sobar. Orang lelaki tak boleh sobar kata ni. Tempat lain tak apalah. Mikul kayu tak apa. Nak belah kayu pun tak apa. Tapi nak ngandung anak, nak beranak anak tak sah buat atas. Dia tak boleh. Kau nak beranak mari kaum muslimin yang dirahmatullah Allah. Kadang-kadang kena belah. Mak tadi, oleh kerana anak tadi kena belah perut. Kena jahit perut. Hak tak kena belah, hak beranak biasa tu sakit bukan main. Ni kali yang kedua hak Nabi kata ummuka. Kali yang ketiga dia duk nyusu kita. Pergi ke mana-mana tak boleh teringatkan anak. Unga klik mari duk. Kalau orang tua dulu duk nyedun unga klik mari anak. Kalau pergi kerja pun ingatkan anak, nyusu anak dan sebagainya. Kena duk didik anak bangun tengah malam dan sebagainya. Patutlah Nabi kata kena buat baik pada dua ibu tadi 3 kali. 3 kali. Pasal itulah kita nak beri kesedaran kepada orang-orang muda. Kita ni ada mak belakang. Hak tak ada tu boleh buat baik juga, tak apalah kita ke ayat start lagi. Jadi Ibn Abbas dia kata lagu mana? Fala tughlidhu lahuma fil jawab. Kita buat baik pada ibu bapa ni, jangan kita gasing. Kalau mak kita kecek, jangan jadi gasing perkataan kita. Tughlidhu. Apabila dia kecek, kita jawab mulut kau. Tak boleh lah kau nak jawab mulut dengan perkataan yang gasing, jangan, kata Ibn Abbas. Wala tuhiddun nazar ilaihima, dan jangan kita colok kelih mata tajam kepada mak kita. Kelih mata tajam, tak kelik tadi. Lawan mata mak, Ibn Abbas kata jangan. Ini adalah drakor ibu bapa dah. Allahu Akbar. Kelih mata colong pada mak tak boleh. Dan lagi Ibn Abbas kata, wala yarfa'u sawtahu alaihima, jangan akak suara. Akak suara, jangan akak suara. Sekarang ni orang-orang muda dia kelih cerita, dia kelih pilih dalam terotak orang hak derapa kepada mak. Menyebabkan dia tiru mari patibak dalam rumah. Mak kecil akak suara dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Bal yakunu baina yadayhi mislul 'abdi baina yada sayyidit tadhallulan. Kita ni dengan mak kita serupa dengan seorang hamba dengan ketua dia, dengan tuan hamba tadi. Kena mokok, kena hormat kepada mak kita. Dan kita jauhlah daripada deraka kepada ibu bapa. Kerana apa? Kerana Nabi SAW kata, Ridha Rabb fi ridhal walid. Allah Ta'ala nak redha kita, nak kena kepada kita apabila mak kita tu kena pada kita. Anak poci. Wa sukhtu rabbika min sukhfi sukhtil walid. Allah Ta'ala marah kita, Allah Ta'ala tak kena kita kalau mak pak kita tak kena kepada kita. Jadi Allah Ta'ala suka hati dengan kita apabila mak kita suka kita. Allah Ta'ala marah kita kalulah mak kita marah kita. Allahu Akbar. Besarnya orang panggil hubungi mak kita tadi. Sehingga Nabi SAW hadis yang perlu kita duduk dengar semua. Fa innal jannah tahta rijlaiha. Syurga, kita nak masuk syurga ni duduk bawah kaki ibu kita. Walaupun kita sembahyang banyak, walaupun kita puasa banyak, tapi kita ibarat kata rumah lah. Rumah kita tu ada belakang dalam. Ada makan minum buah kayu, adanya katil, adanya betul sejuk, tapi tak ada anak koci. Boleh masuk tak dalam rumah tadi? Tak mungkin nak masuk. Seperti juga kita. Kalaulah kita sembahyang banyak, puasa banyak, tapi mak kita tak redha kepada kita, kita nak masuk syurga tak boleh. Kita sembahyang banyak,
Kita ju, tapi dengan mok kita tak ju. Tak ada nak pacisa yang nak masuk rumah tak boleh dah. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal jannah tahta rijlaiha. Syurga tak duduk bawah kaki mok kita. Ruginya orang yang ada mok tak boleh masuk syurga. Orang yang dem mok dia ketika dia tua tapi tak boleh masuk syurga dia. Rugi orang ni. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf. Ruginya orang tu, celakanya orang tu. Man adraka abawaihi indal kibar walam yadkhulul jannah. Walam yadkhulul jannah. Dia dengan mok dia ketika mok dia tua tapi tak masuk syurga dia. Kalau modal sadar anak kecil untuk nak masuk syurga tu duduk dia dah tapi tak ada ambil, tak ada guna anak kecil tadi. Mak dia ada dah. Dia tak buat baik pada mak dia. Tak ada masuk syurga juga dia. Hang ni orang rugi. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang yang Tok Guru Besar duduk di Saudi nama Abbas Battawi, pernah kita sebut dia ni. Jadi dia kata ada satu ketika dia mani seorang mati. Mani seorang mati ni. Dan budak ni orang mati ni dia mati Mekah. Mati dengan tergempur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Banyak mau kita pasal mati dengan tergempur. Mati dengan tak ada, mari tanah sikit rabuk. Kalau kita kata kalau demi boleh seminggu tu boleh kira juga. Ni tak ada gapo, boleh-boleh nak pergi makan gula saat ni mati juga. Tak ada mari segenar. Ni benda biasa mufajik dia panggil, mati dengan apa? Dengan tergempur. Jadi dia ni mati di Mekah. Dan belum pada dia mati tadi, mak dia tu jadi penyakit mati sebelah. Ama pak ko, ama perut mati sebelah. Jadi ketika dia pergi nak buat umrah tadi, orang ramai nak ambil kereta tolak masuk tawaf keliling Kaabah tu tak boleh. Dia tak boleh, orang tak boleh. Kenapa? Takut jejah orang ramai tadi. Dia buat lagu mana? Dia ambil mak dia tu tok atas belakang dia, duduk naik tingkat 2. Kalau siapa biasa pergi Mekah tahu tingkat 2 Masjidil Haram tadi. Tawah 7 keliling atas belakang dia, dia tak ada berhenti radu 7 keliling tok mak dia atas belakang tawah keliling Kaabah. Tawah ni kita ni kalau kita dukung anak kita umur 2 tahun tak dah 7 keliling Kaabah tadi. Orang ni dukung mak dia tok atas belakang mak dia tawah 7 keliling. Ketika orang ramai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tanya orang pergi haji, dia kata ustaz 2 jam setengah tak sudah tawaf. Cuba kita bayar 2 jam setengah. Orang lain adik-beradik dia nak mari tolong dia tak saya akulah. Aku orang dukung mak aku nak buat mu tak sah. Lepas tawaf 7 keliling tak lagi se pula. Se 7 kali. Sekali se 700 mik kaum muslimin dirahmati Allah. Atas belakang dia mak dia. Orang ni. Asal dia orang kuat. Tiba-tibanya mati Mekah. Mati Mekah tadi. Orang yang saya ayat saat ni lah Abbas tadi dia pergi mandi. Pergi mandi mayat dia tadi. Kau mandi tak ada gapo, tak ada nampak keramat gapo, tak ada nampak pena-pena pelik gapo. Tapi mak dia agak teriak sungguhlah dia tu. Mak dia. Jadi boh-boh orang ni dalam kubur tadi, bau kubur tu bau tak ada atas dunia ni air bau sedap. Dia ketika dia masuk dalam kubur tadi bau air bau sedap sungguh dia tu. Kubur dia ni, kubur orang ni. Pucanya dia buat baik pada dua ibu bapa dia. Bukan sekadar ni, bukan sekadar tawaf, bukan sekadar sa'i kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah.
9 tahun mak dia nyakit mati sebelah tadi dia cara belakang. Masuk jamban dia dukung dia basuh. 9 tahun. Mak dia nak bangun atas katil dia orang akak. Mak dia nak masuk jamban dia lah orang cara. Kita boleh kedok 2 minggu. Boleh kedok 2 bulan. Orang ni 9 tahun duk cara. Ternyatanya mak dia raya. Mak dia kasih sungguh pada budak ni senggol dia kata nak masuk dalam kubur sekali. Nak masuk mandi mayat mak dia sekali. Anak dia. Tok guru tak kata tak boleh. Tak boleh gana dia tu dia lah duk basuh najis gapo. Dia ni anak ni dia kan. Klik. Akibat orang buat baik kepada dua ibu bapa dia tadi. Mati mari tak ada bau sedap dah tanda kata orang buat baik pada ibu bapa tadi Allah Taala bui balasan atas dunia belum pada hari akhirat. Sebaliknya orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Orang yang maki dua ibu bapa. Orang yang katak dua ibu bapa. Semua tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ialah semua kejahatan tadi Allah Taala pelewat balasan dia hingga sampai kiamat. Malaikat deraka dua ibu bapa. Orang deraka dua ibu bapa ni balasan dia atas dunia belum sampai akhirat lagi. Jadi berlakunya dia cerita ni juga ni. Ketika ayah dia tadi orang nego. Orang nego besar ada duit juta weh. Tiba-tibanya ayah dia tu bini dua. Puak anak tu tak pakat beci ke ayah dia. Takut kata ayah ni bagi harta tu pergi kepada bini dua dan anak yang kedua, anak pada bini dua. Balas dengan ayah. Apabila ayah mati tadi, tak ada sore rabuk, anak 2 orang, tino lelaki 3 orang, tak ada siapa sore rabuk pakai mari kelih ayah hendak mandi. Ketika nak tani mayat ni, tak ada fuah-fuah anak mari pakai kelih anak. Ayah nak mati tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab tak kena kepada ayah. Pergi bini patut takut harta ayah tu pergi kepada orang lain. Deraka dua ibu bapa ni. Menyebabkan dia kata ayah dia mati dah tu pun tak senang lagi puak dia. Tubik kadi sokmo, tubik kis sokmo, ke harta jadi lagu ni, ke harta ni jadi orang juta weh. Miliarder bukan million dia. Orang beribu juta orang, duit banyak. Padahal duit tadi kalau ayah dia mati wah baik pada duit dua ibu bapa tadi dia boleh juga sakok, bukan kata tak boleh. Tapi puak ni deraka pada ibu bapa hingga duduk tak senang. Tubik kis ni, tubik kis lain pula. Senang hak ni naik hak lain pula jadi masalah. Itu balasan orang yang deraka dua ibu bapa atas dunia ni belum sampai hari akhirat lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita klik salafus soleh dulu, dia faham sungguh masalah awak baik pada dua ibu bapa. Kalau kita klik Ibnu Abbas, kita klik Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika dia nak keluar daripada rumah tadi. Dia wisalah kepada mak dia dulu. Assalamu alayka ya ummata. Wisalah kepada mak dia dulu. Wa rahmatullah. Assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Wisalah kepada mak dia. Mak dia pun jawab, wa alayka ya bunayya. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mak dia pun jawab salam. Abu Hurairah kata, rahimakillah kama rabbaitini saghira. Ya Allah Taala beri rahmat kepada mak kerana mak pera kita pada kita kecil itu. Abu Hurairah kata. Mak dia pun jawab bagaimana? Wa rahimakallahu kama sarrattani kabira. Dan Allah Taala rahmat mu anak kerana apabila aku tua mari mu sukakan hati aku. Mu buatkan aku rasa suka hati ketika aku tua. Inilah Abu Hurairah. Wisalah kepada mak.
Kita ni nak kucuk tangan mak tu bahasa supaya malu. Kalau tak hari raya kau dak bahasa. Kalau bukan hari raya dak. Ni keaiban kita. Keaiban kita. Pasal tu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita kelih pula soal lain pula, salafus salih juga. Dia ni nama Ali ibn Husain Zainul Abidin, salah satu daripada ulama tabi'in. Dia ni tak makan sekali ngamuk dia dalam hidah. Padahal kita ni kalau makan dalam hidah mak sekali pun tak salah. Dia kata sebab dia tak makan dalam, orang tanya dia sebab apa awak tak makan hidah sekali ngamuk awak. Dia kata dia takut mata mak dia tu pergi kelih kepada makan ni tadi. Tiba-tiba dia tadi tangan dia sapa dulu daripada tangan mak dia. Hidang duduk dalam hidang ni makan ni. Mak dia kelih kepada makan ni tadi. Tiba-tiba tangan anak tu sapa dulu daripada tangan mak dia. Takut deraka kepada mak dia. Takut sampai setara tu. Padahal bukan benda salah. Tapi dia waroknya sampai setara tu. Dan Haywah Ibn Shuraih, ulama terkenal. Semua negeri tak ada pakat pergi ngaji dengan dia. Pelajar-pelajar daripada negeri-negeri mana-mana pun pergi ngaji dengan dia. Ketika dia duduk mengajar tadi, anak murid ramai, mak dia mari, dia tak nak, jiwa makan kaya lagi, dia tabur padi kaya lagi. Dia bangun ketika duduk mengajar tu, bangun, dia ambil padi tabur kaya dulu. Lepas tu mari hubung ngajar pula. Ketika dia duduk ngajar, dia jom bangun kerana mak dia orang kamsang suruh pergi tabur padi kaya. Dia bangun, dia ambil padi tabur kaya. Lepas dia tabur siap baru bari sambung ngajar pula. Kalau kita atau nanti dah setengah jam lagi. Dia dak pakai bangun selalu dah. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ramai orang muda sekarang tak faham benda ni. Jadi benda biasa bagi dia, deraka kepada mak pok. Jawab mulut. Banyak daripada rumah-rumah kita pun bukan negeri luar saja. Rumah kita pun sedemikian banyak benda-benda fasik. Pasal itulah Tuhan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tekan berat benda ni. Dan suruh kita tak dibuat baik pada dua ibu bapa. Sehingga Allah Ta'ala sambung ayat tadi, wabil walidaini ihsana tadi, alla ta'budu illa iyyah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ni benda tinggi sekali. Allah Ta'ala letak sekali dengan buat baik pada dua ibu bapa. Buat baik pada dua ibu bapa. Pasal itulah soalan kalau kita kata, kalau dah mak kita dah mati dah, orang tua dah mati dah, kalau siapa dah ada mak lagi ketika dia hidup ni, butuh nah. Butuh ingat kata satu kepala modal besar untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Duduk situ tak apa. Lepas tu kalau orang ada mak dia dah mati, ayah dia dah mati, gapo nak buat baik pada ibu bapa? Tak payah. Nabi SAW ajar kita juga. Inna min abarril bir an yabarra ar-rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Setengah daripada kebajikan, sebaik-baik kebajikan yang kita nak buat tadi, kita buat kebaikan, kita hubung silaturahim, orang tua kita sayang kena pada dia ketika dia ada hidup gitu. Jadi kita cari orang tua kita ketika dia ada hidup hari tu, dia sayang dengan siapa tak? Dia baik dengan siapa tak? Kita buat hubung silaturahim dengan sayang-sayang orang tua kita ni pun salah satu daripada kita buat baik pada ibu bapa kita. Kalau dia mati dah. Tak payah. Lah ni tak payah lagi ke? Akak telefon tanya khabar ke? Gizerah ke?
motor kereta kesenangan benar kita lah ni. Orang dulu tak ada motor, tak ada kereta. Tapi hubungi silaturahim di antara anak beranak ni lebih kemah pada orang lah ni. Kita lah ni sekadar adik-beradik tu pun jari-jari boleh jumpa. Apatah lagi sepupu, dua pupu. Nah, orang tua dulu dia boleh titih baris. Sapan ne pupu, 5 pupu ne pupu dia boleh titih, boleh royak nama duduk sini, duduk sini, duduk sini. Masa tak ada kereta, tak ada motor, masa jalan kaki. Nah, kita lah ni masa ada belakang kereta, motor 2, 3, 4 buah sebuah rumah. Kuih-kuih kereta ada sutir sebuah rumah. Tapi tak siapa nak ubah silaturahim. Ngadik-beradik, apatah lagi orang yang ayah kita baik. Benda kita boleh mikir. Ini kita kena hubung silaturahim orang tua kita sayang. Sayang orang tua kita. Dan alamat akhir zaman juga pada masa lalu ni ialah anak tak kena mak, deraka kepada mak. Ini alamat akhir zaman, alamat nak berlakunya kiamat. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan, hadis sahih Muslim, antalida amatu rabbataha. Setengah ulama dia kata deraka kepada mak. Setengah ulama dia tafsir demikian. Rekahnya maknanya dia adalah salah satu daripada alamat kiamat juga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, 3 golongan orang Allah Ta'ala tak kelih dari kiamat. Salasatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Allah Ta'ala tak kelih muka mereka di hari kiamat. Allahu Akbar, kita ni tak ada dah. Allah Ta'ala tak cara kita hari kiamat dah. Tak tahu nak tupai siapa dah. Nak tupai siapa kalau Allah Ta'ala tak kenal kepada kita hari kiamat. Bukan sekadar tak kenal, tak sekelih muka. Patu khabu wallahi wa khasiru, fuak ni fuak rugi. Fuak ni fuak celaka, fuak ni fuak tak ada dah rugi. Yang pertama siapa? Al-aqu liwalidayhi, deraka kepada ibu bapa. Allah Ta'ala tak kelih muka kita kiamat, hari kiamat. Orang deraka kepada ibu bapa. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tak kelih muka. Dan yang kedua, al-mar'atu mutarajjilah. Setengah ulama dia kata orang perempuan nak jadi lelaki. Orang perempuan tiru nak jadi orang lelaki. Banyak Pak Ita ni. Orang perempuan yang biasa nak jadi lelaki dari segi pakaian ke, dari segi kedudukan ke. Ni Allah Ta'ala tak kelih muka dari kiamat. Allahu Akbar. Kenapa kita dah ni hadis ni? Pada masa Nabi ni tak ada payah nak jumpa orang pesan ni. Tapi Nabi royak seseolah royak kita dah. Kita tak pernah dengar dalam masa Nabi orang perempuan nak jadi lelaki tak ada. Kemungkinan Nabi royak untuk kita dah lah ni. Yang ketiga, wad dayus. Dayus ni gapo dayus? Umar kita panggil dayus. Orang yang tak cemburu pada anak-anak dia, keluarga dia apabila buat benda kejahatan. Anak dia tak kelubur tu tak cemburu. Dia panggil dayus. Allah Ta'ala tak kelih muka dari kiamat. Anak dia ada kecek telefon dengan orang lelaki pun buat tak khabar. Tahu kata anak buat benda tak boleh tapi duduk dia. Dia orang panggil orang dayus. Isteri tak semayang, isteri tak puasa, isteri buat benda kesalahan pun tak apa, buat tak apa. Ni Allah Ta'ala tak kelih juga hari kiamat muka orang kita. Allah Ta'ala tak perhati, tak sekelih kita di hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sehubungnya daripada tu, orang buat baik pada orang ibu bapa ni, Allah Ta'ala tolong dia di atas dunia lagi. Belum sampai kiamat.
Kita pernah dengar satu hadis Nabi SAW, hadis sahih. 3 golongan orang yang pergi pada pasir. Ketika masuk ketika tu turun hujan lebat. Maka nak cari tempat teduh tak ada, masuk dalam gua. Apabila masuk dalam gua tu, tiba-tibanya batu besar di atas gunung tadinya golek tu katuk pintu gua. Kita sudah nak tobik alih dah. Katuk pintu gua. Apabila katuk pintu gua, dia kata kita tidak ada jalan lain melainkan kena doa pada Allah Taala soal. Cari amalan hak comel, hak molek ni, hak ikhlas pada Allah Taala. Allah Taala tolong kita. Jadi salah satu daripada 3 orang ni akak tangi doa pada Allah Taala. Akak tangi doa pada Allah Taala, dia kata wahai Allah, wahai Tuhan kami. Dia ni ada 2 ibu bapa tua dah 2 orang. Ada orang tua 2 orang. Setiap kali dia pergi kerja tadi, dia pergi kambing. Setiap kali dia pergi kerja, dia ambil susu kambing ni, wak pergi minum kepada 2 ibu bapa dulu. Belum pada klik rumah. Tiba-tiba satu hari, tiba-tiba satu hari, orang tua tidur. Klik tu orang tua tidur dah. Nak gerak, takut orang tua kabat kejut. Tak gerak. Susu dia pergi tangan tak ada hingga selepas subuh dia duduk cacah. Susu dia pergi tadi duduk tangan dia hingga sampai waktu subuh. Orang tua dia bangun minum kepada orang tua, kepada mak tadi, barulah kelik rumah. Dia kata wahai Tuhanku, kalaulah dia buat amalan tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bukalah pintu gua ni. Allah Taala terima doa dia, terbuka pintu gua hak batu besar yang kita nak tolak-tolak tadi, terbuka. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia buat baik pada 2 ibu bapa dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala. Cuba kita klik hari ni berapa gapo tak benda molek-molek kita buat pada 2 ibu bapa kita. Benda comel, benda molek, gapo tak kita buat pada 2 ibu bapa kita. Sebaliknya, bagi orang deraka pada 2 ibu bapa pula, gapo tak kejahatan yang dia buat pada 2 ibu bapa dia. Orang yang ibu bapa dia tak kena ni, kedua hati sikit ni tak boleh mengucap dalam satu hadis. Nak mati nak kata la ilaha illallah tak boleh. Sebab orang tua kedua hati sikit ya. Bukan deraka. Orang tua rasa tak kena sikit ya perbuatan. Pak kita banyak mana takut orang tua kita tak kena. Apa satulah kita kena jaga dah. Kita kena jaga daripada benda-benda yang kita sebut tadi. Jadi ustaz kecil hari ni kerana kita kelih kedudukan orang-orang rumah kita ni. Budak-budak wairu dan sebagainya, khususnya apabila kena dadah. Banyaklah masalah-masalah yang berlaku dalam kampung. Kadang-kadang mak tadi kena hina dengan sebab anak dadah di kogok. Kena jual tanah, kena jual gapo. Untuk nak bela anak kena gok tadi. Kesiannya mak. Pasal itulah. Satu hadis lagi, ada yang terakhir. Seorang sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'malu ahabbu ila Allah?" Amalan gapo kalau Allah Taala kasih sekali? Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu li waqtiha." Kita sembahyang betul waktu dia. Siapa sembahyang masuk waktu sembahyang lalu ni, itu amalan Allah Taala kasih. Qultu thumma ay? Kemudian mana pula? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birrul walidain." Buat baik pada 2 ibu bapa. Buat baik pada 2 ibu bapa ni salah satu daripada amalan yang Allah Taala kena. Thumma ay? Qala al-jihad fi sabilillah. Jihad dia Allah Taala. Jihad duduk yang 3 dah. Padahal jihad ni adalah mati dia Allah Taala.
buat baik pada ibu bapa duduk nombor 2. Lebih tinggi daripada jihad lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita cara pada dua ibu bapa kita tadi adalah perkara seseolah jihad. Seorang sahabat kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi berjihad, Nabi kata ahayya walidak. Mak mu hidup tak? Dia kata masih hidup lagi. Nabi kata apa tabihima fajahid. Membuat baik pada ibu bapa itu adalah jihad fi sabilillah. Itulah pesan saya yang terakhir kepada majlis ilmi semua dan kepada kaum muslimin yang dengar majlis kita pada malam hari ini. Semoga-moga kita boleh beki masyarakat yang kita kau sari kau jauh daripada ajaran Allah Ta'ala, kau sari kau penat, dan dengan sebab benda-benda yang saya sebut tadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita sebut daripada awal sampai akhir boleh kita berfaedah dan boleh kita beramal, dan apa yang itu daripada hawa nafsu saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biasanya pagi ni kau.